A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini seperti mana apa yang telah dijanjikan, saya akan cuba untuk mensyarahkan buku teks keempat KSSM bagi pendidikan Islam, dan tajuk yang dipilih pada petang ini ialah tajuk keempat bab, iaitu bab akidah, iaitu tajuk yang ke-11, perkara yang membatalkan iman, muka surat 75 hingga 81. Jadi sebelum itu diucapkan selamat masa lagi kita dalam keadaan Ramadan al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertemanah terdapat hadis mengatakan bahawasanya 10 Ramadan, kita sudah masuk pada 10 Ramadan yang kedua, iaitu awwaluhar rahmah wa awsatuhar maghfirah. Yang kedua, bahagian yang kedua ataupun fasa yang kedua ialah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diharapkan kita semua mendapat keredaan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kita masih lagi dalam keadaan menuntut ilmu dan juga menikmati taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu namanya ialah menuntut ilmu, syurga taman-taman ilmu, menuntut ilmu. Okey. Kita teruskan kepada yang kedua, slide yang kedua. Jadi kita masuk kepada apakah kitab utama, kitab rujukan utama bagi tajuk ini. Kitab utama ataupun rujukan bagi tajuk ini ialah kitab karangan Syekh Abdul Rahman Hasan Habannakah Al-Maidani, iaitu nama kitab ni yang bertajuk Al-Aqidatul Islamiyah wa Ususuha, iaitu akidah Islam dan juga asas-asasnya. Jadi kitab ini dijadikan sebagai rujukan bila saya lihat isinya dan juga penerangan di dalam tajuk ini, maka ia bertepatan dan juga selari dengan apa yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Rahman dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha. Dan kitab ini ialah boleh di-download free di dalam internet. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat daripada kitab ini insya-Allah. Okey. Saya rasa kita semua sudah bersedia. Kita pergi kepada tajuk yang ataupun muka surat yang pertama, iaitu muka surat yang ke-75. Muka surat yang ke-75. Pelajaran yang ke-11. Dalam DSKP, ia merupakan nombornya ialah 3.10.1, iaitu diletakkan subtopiknya adalah perkara yang membatalkan iman. Dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha yang saya tunjukkan tadi, perkara ini ataupun tajuk ini berada pada bahagian yang ke belakang, iaitu dalam tajuk, iaitu Al-Mukaffarat, perkara-perkara yang menghilangkan. Mukaffarat ni ialah menghilangkan apa? Hilangkan, iaitu iman, menghilangkan iman. Tetapi dalam setengah-setengah kitab lain, dia tak letakkan Al-Mukaffarat, tetapi dia letakkan Al-Mubattalat, perkara-perkara yang membatalkan iman. Tetapi mana-mana pun sama saja, sama ada Al-Mukaffarat ataupun Al-Mubattalat, dua-dua menunjukkan kepada maksud yang sama, iaitu membatalkan. Jadi membatalkan apa? Mubattalat ialah membatalkan iman, Mukaffarat menghilangkan iman. Dua-dua adalah perkara yang sama sebenarnya, cuma perbezaan pada perkataan saja yang merujuk kepada
Satu ialah membatalkan, yang kedua ialah menghilangkan. Jadi kalau kita lihat, kita nak lebih mendalam, mungkin kita boleh lihat kepada maksud yang lebih spesifik. Batal itu apa, menghilang ataupun takfir itu apa. Jadi itu adalah merupakan perkara yang lebih mendalam dalam bahasa Arab. Okey, kita tinggalkan itu, kita masuk pada isi, iaitu dikata sini setiap Muslim wajib memelihara iman daripada terbatal. Kita lihat di sini, saya ambil sedikit, saya ambilkan dia punya pen. Okey, iaitu merupakan kewajipan bagi seorang Islam memelihara iman daripada terbatal. Itu merupakan apa kita katakan, benda ni adalah maklum. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang Muslim, maka kita berkewajipan untuk menjaga Islam kita daripada terbatal. Bahkan dikatakan Islam itu seperti memakai baju. Memakai baju begitu mudah kita pakai dan begitu mudah dia kita tanggalkan. Jadi sebab itulah kita wajib di sini ialah wajib syarak. Wajib syarak iaitu kalau kita tak buat maka hukumnya adalah berdosa. Itu dimaksudkan dengan wajib. Sebab maklum sebenarnya wajib itu terbagi pada dua. Satu wajib pada syarak dan juga wajib pada akal. Tapi wajib di sini ialah wajib pada syarak. Mana dalilnya? Iaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Maksud sebenar-benar takwa di sini ialah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka yang dimaksudkan dengan takwa ialah, pertama, orang bertakwa ialah orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang bertakwa, dimaksudkan orang bertakwa iaitu wal qanaa'at bil qalil, qanaah dengan apa yang telah diberikan walaupun sedikit. Yang keempat ialah orang itu bersedia untuk menghadapi hari kematiannya. Itu dimaksudkan dengan takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan soal Islam. Ayat inilah ataupun petunjuk dalil inilah yang menunjukkan bahawasanya diwajibkan kita menjaga iman. Menjaga iman supaya ianya tidak terbatal ataupun tidak hilang. Tidak hilang dan terbatal lah. Kita lihat ternyata iman boleh terbatal melalui i'tiqad, perkataan dan juga perbuatan. Ini asas. Ini berbeza dengan apa yang kita telah, ataupun yang kalau mungkin ustaz-ustazah sebelum daripada ini yang mengajar KBSM melihat bahawasanya perkara membatalkan iman itu dilihat kepada jenis-jenis. Tetapi kali ini KSSM kali ini dia merujuk atau memfokuskan bagaimanakah cara iman itu terbatas sebenarnya. Kalau KBSM melihat kepada jenama, kalau buat begini jadinya apa? Kufur. Kalau buat begini jadinya apa? Syirik. Kalau mengikut KBSM. Tetapi kali ini KSSM melihat bagaimanakah iman itu sebenar-benarnya boleh terbatas. Iaitu kata di sini melalui i'tiqad, perkataan dan juga perbuatan. Dan mana-mana kitab akidah pun membicarakan perkara ini sebenarnya. Manakala perkataan syirik atau musyrik ataupun kafir, kufur, itu ialah merupakan apabila ianya berlaku. Apabila berlaku begini namanya apa? Tetapi kalau mengikutkan kaedah sebenarnya di dalam ilmu akidah,
Kita dikehendaki mengetahui bagaimana cara akidah itu terbatal, sama ada i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Inilah yang menjadi jelas kepada kita. Jelas pada kita, rupanya akidah itu boleh terbatal melalui i'tiqad, akidah boleh terbatal melalui perkataan, melalui perbuatan. Dan inilah yang dan telah dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan Hamban Nakah dalam kitabnya Al-Aqidah Islamiyah wa Ususha yang saya tunjukkan tadi. Adakah salah? Contoh soalan. Mungkin ustaz-ustaz bertanya, adakah salah saya mengajar itu adalah syirik, itu adalah kufur, itu adalah ridah ataupun murtad ataupun ridah, sihir dan lain-lain? Itu tidak juga menjadi kesalahan. Tetapi sebenarnya dalam mengajar ataupun kita belajar akidah, kita mesti melalui proses. Kita melalui proses sama ada didaktif ataupun induktif lah. Yang ditunjukkan di sini ialah melalui induktif. Melalui didaktif. Kita belajar semua, barulah kita buat kesimpulan, ataupun belajar semua kita buat kesimpulan. Itu namanya ialah didaktif. Dan kita belajar ataupun kita mengajar sekolah ni, bentuknya adalah induktif. Induktif. Contohnya syirik. Bagaimana melakukan syirik? Dibuat syarahnya begini. Itu namanya ialah induktif. Induktif. Jadi yang ini ialah didaktif. Dua-duanya adalah sama. Sebab kita nak memberikan kepada pelajar bagaimanakah sebenarnya perkara yang boleh membatalkan iman. Jadi fokusnya adalah kalau kamu buat begini, maka iman kamu terbatal. Sebab itulah dinyatakan bahawasanya iman itu boleh terbatal begini dan begini. Barulah kita pun kata, kepada pelajar, kalau kamu buat begini, sebenarnya iman kamu boleh bermasalah. Jadi fokus kita direct kepada pelajar. Kita tak bawa ke sana ke sini. Kita direct terus kepada pelajar. Akhirnya pelajar faham, buat begini batal iman. Apatah lagi generasi yang baru ni perlu kepada pemahaman yang cepat. Okey. Fatrib ilmu. Sufyan bin Abdullah. Uyainah saya rasakan ia ataupun saya menjangkakan Sufyan bin Abdullah ni adalah Sufyan ataupun Sufyan bin Abdullah ni ialah orang lain lah. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku mengenai Islam. Setelah aku mengetahuinya, tidak perlu aku bertanya lagi kepada orang lain. Maka jawab Rasulullah SAW, qul amantu billah itu mustaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah dan teruslah istiqamah. Istiqamah di sini maksudnya adalah terus menerus dalam keadaan Islam. Terus menerus dalam menjaga akidah Islam di dalam hati. Itu yang dimaksudkan dengan istiqamah. Okey. Kita pergi lagi. Pergi pada bahagian yang seterusnya. Okey, bagaimanakah yang dikatakan batal iman melalui i'tiqad? Batal iman melalui i'tiqad, maka ditunjukkan di sini ialah iman terbatal dengan sebab tidak percaya. Ini dia punya kenyataan. Tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkataan yang berkaitan dengan pertama uluhiyah, nubuwah dan juga al-ghaibiyah, serta yang terakhir ialah asy-syariat. Jadi keempat-empat bidang ini telah pelajar-pelajar atau murid telah belajar semasa tingkatan 1 mengenai iman. Jadi iman itu dibuat pecahannya supaya lebih menjurus ketika belajar, iaitu melalui al-uluhiyah, ketuhanan, nubuwah, kenabian, al-ghaibiyah dan juga asy-syariah. Jadi mereka telah belajar ketika kata 1 bagaimanakah beriman, konsep beriman mengikut uluhiyah, nubuwah dan seterusnya. Maka kali ini kalau kamu buat begini, maka kamu sebenarnya membatalkan iman mengikut bidang, contohnya ialah uluhiyah, nubuwah, ghaibiyah dan syariah. Ini yang lebih menampakkan kepada pelajar, sebab mereka telah belajar sebelum ini semasa tingkatan 1. Contoh i'tiqad. Kalau al-uluhiyah, contohnya ialah mengingkari kewujudan Allah. Ini jelas sebagai Khaliq, mengingkari sifat kesempurnaan Allah.
Seperti dia kata, macam mana? Dia kata Allah itu betul ke dengar, Allah itu betul ke maha melihat. Jadi dia mengingkari dan juga meragui, ataupun menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Contohnya kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat memberikan keseluruhan apa yang dia minta. Jadi dia sifatkan benda yang tidak layak bagi Allah. Contoh lagi ialah Allah itu ada anak ke, ataupun ada isteri ke. Itu adalah contoh yang dikatakan sebagai batal iman melalui i'tiqad, cabangannya adalah uluhiyah. Contoh lagi ialah meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Contohnya dia kata pokok itu keramat, kubur itu keramat, boleh menyembuhkan penyakit, kubur itu boleh menyembuhkan penyakit. Maka ini termasuk di dalam uluhiyah. Tapi kalau kita lihat sebelum ini, ia termasuk dalam, contohnya mungkin termasuk dalam khurafat, dalam apa? Dalam syirik. Tetapi sebenarnya ia berada di bawah i'tiqad, iaitu cabangnya adalah uluhiyah. Ini yang sebenar-benarnya. Cuma bila dibuat tafsiran, ini berada di mana? Ini berada pada khurafat. Itu adalah penjenamaan ataupun jenama ataupun pelabelan. Label ini berada di mana? Tapi asasnya mesti pelajar mengetahui bahawasanya ada yang melibatkan kepada uluhiyah. Mungkin boleh buat lagi dah yang lain-lain. Contohnya Al-Quran itu tidak turun daripada Allah Ta'ala. Contoh. Ataupun kitab suci itu bukan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Iaitu menolak berkait dengan uluhiyah ataupun ketuhanan. Mana-mana yang berkaitan dengan ketuhanan, iaitu maksud ketuhanan di sini ialah sama ada Tuhan itu menjadikan ataupun yang disembah, maka berada pada uluhiyah. Tetapi harus kita ingat uluhiyah di sini perlu dinyatakan dengan sejelas-jelasnya. Sebagai contoh kalimah la ilaha illallah. Yang dimaksudkan dengan ilah di situ bukan ialah yang kita faham ilah, Tuhan daripada agama itu, Tuhan daripada agama ini, Tuhan dari yang disembah oleh orang itu, orang ini. Tidak. Yang dimaksudkan dengan ilah di situ ialah benda perkara yang dibuat sama dengan Allah Subhanahu Taala. Kalau kita kata ilah itu maksudnya adalah contohnya patung itu, patung ini. Jadi kita sebenarnya telah menyatakan bahawasanya ada kuasa lain yang memerintah alam. Sebab itulah kita kena tegaskan kepada pelajar, maksud la ilaha illallah di situ bukannya Tuhan ilah di situ, Tuhan yang kita nampak, yang kita kata orang itu orang yang disembah. Kalau gitu kita kata maksudnya Tuhan lain pun ada, tetapi Tuhan yang kita sembah sebenarnya Allah. Ini sudah jadi masalah dalam akidah. Sebab itulah perlu pada pemahaman yang benar-benar dalam masalah akidah, supaya boleh kita ajarkan kepada murid dengan cara yang betul, insya-Allah. Jadi itu yang saya harapkanlah. Jadi bila mengajar akidah, terangkan mengenai apakah konsep ilah sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Manakala yang kedua ialah daripada konsep nubuwah, bidang nubuwah. Apakah yang dimaksudkan dengan bidang nubuwah pula? Iaitu pertama, mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang daripada semua nabi dan rasul. Nabi Zulkifli bukan nabi, Nabi Yahya bukan nabi. Itu ialah mengingkari kerasulan, maka ia termasuk dalam perkara yang membatalkan iman. Ataupun mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Contoh dia kata, saya menerima wahyu semalam, saya menjadi nabi. Itu merupakan perkara yang membatalkan iman kerana mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Jadi setakat ini saya rasa faham dahulu. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung lagi perbincangan dalam perkara yang membatalkan iman, kerana ini masalah ini tajuk yang berat.
Jadi setakat itu dahulu pada petang ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.